Baik, terima kasih. Terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan segmen seterusnya ini kami fokuskan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan warga masyarakat khususnya di peringkat kediaman tentang pematuhan lantikan kontraktor berdaftar Suruhanjaya Tenaga. Bersama kami pagi ini, selamat datang Cik Khairul Nizam Anwar yang merupakan Timbalan Pengarah untuk Unit Pematuhan Suruhanjaya Tenaga dan juga Teknologis Muhammad Faizal Muhammad Yusof, Penolong Pengarah Unit Pematuhan ST. Ini merupakan satu isu yang kadang-kala Tuan dan juga Encik Faizal masyarakat terlepas pandang sebenarnya, bukan tidak mahu mematuhi tetapi kadang-kadang tidak mengetahui tentang pentingnya mengambil kontraktor yang berdaftar dan memang qualified di bawah ST. Sebagai pengenalannya mungkin Tuan boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton latar belakang Suruhanjaya Tenaga. Okey, baik. Suruhanjaya Tenaga atau dikenali sebagai ST telah ditubuhkan di bawah Atas Suruhanjaya Tenaga pada 1 Mei 2001. ST beroperasi sepenuhnya pada 2 Januari 2002. ST telah diberikan mandat untuk mengawas selia Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993 dan yang terkini yang akta terbaru ialah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Peranan ST terbagi pada 3. Yang pertama ialah kawal selia ekonomi. Yang kedua adalah kawal selia teknikal. Dan yang paling penting sekali adalah yang terakhir adalah peraturan keselamatan. Dan bercakap tentang melantik kontraktor yang berdaftar ataupun mendapat piawaian daripada ST ni, kadang-kadang kalau dekat rumah dalam kita buka mailbox tu Tuan ya, ada kad yang wiring, plumbing, semua dia boleh buat. Jadi untuk masyarakat ini satu yang sangat mudah, tetapi tidak mengetahui ada aspek-aspek penting dari segi risiko dan juga pematuhan yang perlu dilakukan. Jadi apa sebenarnya dimaksudkan dengan kontraktor berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga ni? Okey. Terdapat keperluan di dalam Akta Bekalan Elektrik 1990 yang mengkendaki mana-mana orang yang menjalankan kerja elektrik untuk berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Oleh yang demikian, Suruhanjaya Tenaga menyarankan dan menggalakkan orang awam untuk mendapatkan perkhidmatan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Bagaimana nak mendapatkan, macam ni kita nak tahu seseorang itu berdaftar dengan ST atau tidak, Tuan? Okey, yang itu saya sambung untuk mengetahui macam mana orang tu berdaftar atau tidak, penonton ataupun orang awam boleh pergi ke laman web kita ecos.st.gov.my, buang www tadi, ecos.st.gov.my, dan di dalam laman web tersebut terdapat parameter carian. Tuan-tuan boleh pergi ke bahagian maklumat dan cari di bahagian tab senarai kontraktor elektrik yang berdaftar. Okey, pada bahagian tersebut terdapat nama syarikat, negeri di mana kontraktor itu berdaftar dan juga pejabat kawasan yang berdaftar. Dan yang lebih penting, apabila tuan-tuan boleh klik pada nama syarikat tersebut, dia akan paparkan nama kontraktor tersebut dan juga orang kompeten yang berdaftar sebagai orang kompeten di kontraktor tersebut. Itu yang lebih pentinglah, sebab you akan tahu siapa orang kompeten yang bekerja di syarikat kontraktor tersebut. Kerja-kerja di rumah yang biasanya memerlukan kontraktor ini, kerja-kerja bagaimana? Okey. Saya nak tambah sedikit tadi poin dia. Sebenarnya takrifan kerja elektrik ni amat meluas dalam kita punya akta. Tafsiran dia agak meluas. Cuma hari ini kita nak tekankan di rumah lah ya. Kita bagi senarionya ialah apabila kita membeli, yang pertama, apabila kita membeli ataupun membina rumah baru. So apabila kita membina rumah baru, kita perlu melantik kontraktor yang berdaftar untuk yang pertama sekali untuk desain dan seterusnya pasang dan juga uji pendawaian, sistem pendawaian di rumah. Kalau kita beli rumah melalui pemaju, pemaju ni dia dah ada kontraktor yang akan buat pendawaian rumah dah siap, kita tinggal nak masuk. Tapi apabila kita nak masuk, kita pastinya akan ingin menambah equipment di dalam rumah, kelengkapan elektrik di rumah, di mana kita akan beli water heater, kita akan beli aircon. So semuanya sebenarnya perlu dipasang oleh kontraktor elektrik yang berdaftar lah. Okey. Selain daripada itu, kadang-kadang kita ingin tambah poin
poin-poin macam contoh soket outlet yang tak cukup. Betul. Kan? Rumah baru biasanya dia beri ikut standard yang kita bayarlah. Betul. Dan kita ingin tambah poin. So itu pun perlu memerlukan kontraktor elektrik yang berdaftar. Okey, untuk poin yang kedua, rumah yang sedia ada, kita ingin buat renovation ataupun ubah suai. So apabila melakukan ubah suai, kita perlu melantik kontraktor berdaftar dan kerisauan pihak ST sekarang ni apabila orang di luar sana dia mendengar cerita orang ni boleh buat pendawaian ataupun warga asing yang boleh buat pendawaian, jadi dilantik warga-warga orang-orang yang katanya pakar elektrik tu untuk membuat pendawaian. Tapi kita risau bila melantik orang-orang seperti itu, dia membuat pendawaian tidak mengikut spesifikasi dan juga piawaian telah ditetapkan oleh ST sendiri. Okey, untuk yang ketiga, berkenaan dengan kerosakan pula yang berlaku di rumah. Okey, sebagai contoh, ada soket outlet yang terbakar dan juga berlaku litar pintas di rumah. Semestinya kita ingin melakukan pembaikan segera. Tapi pembaikan segera tu sebenarnya perlu juga melantik kontraktor elektrik yang berdaftar supaya ianya boleh dilakukan dengan selamat. Dan yang terakhir, poin yang terakhir ialah kita ingin menggalakkan supaya orang di luar sana untuk melakukan pengujian berkala pada sistem pendawaian di rumah lah. Jadi untuk melakukan pengujian berkala tersebut, ianya perlu dilakukan oleh kontraktor yang berdaftar. Dan ada satu lagi, poin yang terakhir ialah kita memang menggalakkan supaya orang-orang di luar sana supaya menyemak kembali kita panggil peranti arus baki ataupun RCD yang terletak pada papan switch di rumah. Kalau tengok di rumah tu ada satu button T pada kotak distribution box tu, boleh tekan sebulan sekali. Itu kita galakkanlah. Saya akan kembali tanya kepada Cik Faizal tentang butang T tersebut. Sementara penonton kita boleh tengok-tengok switch box kat rumah tu. Kita nak tanyakan kembali kepada Encik Nizam, apa sebenarnya kelebihan selain daripada jaminan mereka tahu ialah susun atur keadaan rumah, wiring dalam rumah tersebut. Apa lagi sebenarnya pentingnya mengambil kontraktor yang berdaftar dengan ST ini? Okey, baik. Lantikan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga ni dah mematuhi akta dan peraturan yang telah ditetapkan. Kenapa? Yang pertama, pendawaian dan kerja-kerja yang dilakukan oleh kontraktor elektrik itu adalah mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga, dia akan menggunakan peralatan yang mempunyai label ST SIRIM, iaitu yang telah diuji selamat dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, soket, plug, kabel. Yang ketiga, kontraktor yang berdaftar dengan ST, dia akan mencadangkan penggunaan kelengkapan elektrik yang cekap. Cekap tenaga, mengikut bajet dan kesesuaian pengguna lah. Yang keempat, kerja-kerja yang dilakukan oleh oleh kontraktor yang berdaftar ni akan dipantau dan diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Yang terakhir sekali adalah, InsyaAllah dengan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar ni, ia dapat mengurangkan risiko berlakunya kebakaran atau kemalangan. Bercakap tentang risiko kebakaran, kita juga kepada teknologi Faizal, ini sebenarnya satu risiko yang kadang-kadang kekerapan kita terlepas pandang isu ini agak tinggi sebenarnya. Ya, betul. Terutamanya nak tambah wire. Kalau kita tengok plug di dinding tu tidak cukup, tambah lagi extension wire. Extension wire tu tambah lagi extension wire. Jadi mengapa sebenarnya? Apakah barangkali ada satu lagi tambahan sekiranya seorang itu ingin membuat power supply di rumah, bagaimana kontraktor ini boleh memberikan hikmat nasihat beliau supaya wire bersama wire ini tidak berlaku lagi? Okey, untuk yang itu, selalunya pendawaian di rumah ni dia punya reka bentuk yang tersendirilah, mengikut jenis rumah, dan juga benda ni akan direka bentuk oleh jurutera dan pemasangannya akan dilakukan oleh kontraktor yang berdaftar lah. Okey, untuk kontraktor yang berdaftar ni, apabila kita lantik kontraktor yang berdaftar, bila dia datang di rumah, dia akan melihat sistem pendawaian tersebut. Adakah desain yang untuk menambah ni cukup atau tidak
dengan sistem perlindungan yang sedia ada. Jadi dia akan cuba lihat kembali kepada kita punya distribution box tersebut untuk menilai kembali sama ada boleh tak ditambah lagi, boleh tak ditambah lagi. Jadi perkara itu akan dilakukan oleh kontraktor, orang kompeten yang berdaftar dengan kontraktor tersebutlah. So dia lebih tahu tentang perkara tersebut sebab dia belajar tentang perkara itu. Untuk menambah soalan tersebut, bolehkah ditambah lagi? Apakah ada dalam situasi ianya sebenarnya boleh ditambah lagi? Bergantung kepada reka bentuk sebenarnya. Jadi dia perlu semak dahulu dan kemudian dia akan mencadangkanlah kepada tuan rumah. Yang penting dapat kontraktor yang betul. dipilihankan. Ruang untuk warga masyarakat bertanyakan ataupun mendapat maklumat sebanyak mungkin begitu, tuan boleh kongsikan bagaimana masyarakat boleh berhubung dengan ST. Okey, para penonton sekalian boleh mendapatkan information berkenaan dengan Suruhanjaya Tenaga atau ingin membuat pertanyaan. Ya. Boleh melayari website kami iaitu di www.st.gov.my atau menghubungi kami di talian 03 8870 8500 atau berkunjung ke pejabat ST yang berhampiran. Untuk makluman semua, pejabat ST kita mempunyai pejabat ST sebanyak 7 di Semenanjung dan 2 di Sabah. Okay, selain pada itu, para penonton boleh melayari sosial media. Kami ada di Facebook page iaitu Suruhanjaya Tenaga dalam kurangan Energy Commission of Malaysia, ataupun boleh melayari Instagram kami iaitu st_Malaysia dan Twitter st_Malaysia. Bagaimana maklum balas masyarakat? Mungkin Cik Fazal boleh kongsikan bagaimana mereka berkomunikasi dengan laman media sosial, khususnya sekarang ni apa-apa terus ke medsos. Jadi pandangan Cik Fazal bagaimana dari segi kepekaan ataupun pengetahuan masyarakat untuk berhubung dengan ST secara terus? Selain daripada apa yang Cik Nizam maklumkan tadi melalui laman sosial, kita juga ada kita punya portal e-aduan lah. Kita boleh mengadukan sebarang aduan kita kepada kita punya aduan.st.gov.my. So sebarang aduan berkaitan dengan bukan sahaja berkenaan dengan kontraktor elektrik ni, apa-apa aduan berkaitan dengan tenaga ataupun berkaitan dengan pembekalan elektrik ni boleh diadukan melalui portal aduan tersebut. Dan apa antara langkah-langkah keselamatan barangkali untuk dinasihatkan kepada pemilik kediaman misalnya untuk melihat secara sekali imbas keadaan Swiss box mereka itu? Okey, macam saya sebut tadilah, perlu buat pengujian pada sistem perlindungan di rumah itulah. Yang kata peranti arus baki tadi ataupun RCD tadi, ditekan diuji sebulan sekali lah. So memastikan yang sistem perlindungan itu berfungsi dengan baik, so that kalau ada apa-apa berlaku kebocoran arus, ianya akan melindungi supaya ianya terputuslah. Bekalan terputus daripada sampai kepada terkena kepada apabila ia bocor, ia boleh terkena kepada orang yang menyentuh yang kebocoran tersebut. Jadi boleh terus ke laman-laman informasi yang telah pun diberikan. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini, Suruhanjaya Tenaga, dan anda juga boleh mendapat ataupun melakukan inisiatif sendiri untuk memastikan keselamatan pendahuluan di rumah anda, dapatkan kontraktor yang ditauliakan oleh pihak ST. Kita ingin meninjau keadaan cuaca seketika bersama rakan-rakan kita di Met Malaysia sekembalinya nanti. Lebih banyak yang menarik dalam Selamat Pagi Malaysia, teruskan bersama kami.